Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi وسن بسنته إلى يوم الدين. أما بعد. Seperti biasa yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, Al-Muadzin yang memanggil kita, mengingatkan kita dengan as-salatu khairun minan naum, satu-satunya lafaz yang dibolehkan untuk disebutkan di waktu fajar dan tidak disyariatkan, tidak disuruh, tidak diperintah, dan jadi bid'ah kalau diucapkan pada waktu asar. Ya, orang tidur petang, salahnya as-salatu khairum minan naum. Apa salahnya? Memang salah. Itu bid'ah. Jadi istimewanya kita sebutkan ini kerana kita mengingatkan setiap perkara yang kita lakukan itu kita ambil sumbernya daripada siapa? Daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi menyebutkan sallu kama ra'aitumuni usalli, salatlah sebagaimana kalian melihat, menyaksikan aku salat, tak boleh cukup tambah. Bukan seperti itu juga azan dan iqamah. Bukan macam yang Syiah ni kerana kununnya dia sayang benar dengan Ali, ditambah asyhadu anna aliyan waliyullah. Siapa mengajar suruh begitu tu? Nabi tu, Ali tu menantu dia, kekasih hati dia, dia pilih sepupu dia tu untuk dikahwinkan dengan buah hati pengarang jantung dia, Fatimah radhiyallahu anha. Tapi Nabi tak suruh masuk asyhadu anna aliyan waliyullah, kunun sayang dengan Ali, tapi melakukan sesuatu yang tak disuruh, tak diizinkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sama juga macam dia sembelih our brothers and sisters di Syria, di Damascus, di seluruh Syria. Sama juga macam mereka bersekongkol, Syiah ni bersekongkol dengan Zionis Yahudi di Israel untuk menghancurkan. Dan sama lah juga macam Syiah ni tadi, punya dia bertepuk tangan, berjoget, joget lambat dan sebagainya apabila Presiden Muhammad Mursi digulingkan. Jadi saya ambil kesempatan itu tadi untuk sama-sama kita menghargai sebagaimana kita dengar panggilan seruan azan setiap masa. Bahkan di waktu fajar ini kita mengingati betapa Bilal bin Rabah dengan penuh taat setianya melaungkan seruan azan sebagaimana yang disuruh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya tuan imam, yang tadi kita diajak untuk merenung firman Allah Subhanahu wa taala daripada penghujung, iaitu muka surat kedua terakhir daripada surah Al-Furqan, di mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, tabarakalladzi ja'ala fis sama'i buruj wa ja'ala al-qamara sirajan munira. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan maha suci Allah. Allah nak bagi tahu zat, Allah nak kita mengenalnya. Jadi Allah kata maha suci Allah yang telah menjadikan di langit itu buruj, bintang-bintang. Bahasa kita pun kita panggil buruj. Jadi gabungan bintang-bintang itu tadi Allah Subhanahu wa taala menggunakan the term sebagai buruj. Dan Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan qamar itu tadi sirajan munira. Dan kalau kita translatekan dia jadi pelita yang menerangi. Masya Allah. Ni kita tunggu Ramadan moon, hilal Ramadan itu tadi. Jadi Allah Subhanahu wa taala seterusnya dalam ayat seterusnya,
Allah Subhanahu wa taala mengajak kita untuk merenung. Kita jadi tak yang Allah sebut? Wa ibadur rahmanil ladina yamshuna 'alal ardi hauna. Dalam ayat-ayat yang kita dengar dalam solat yang khusyuk tadi, yang tuan imam ajak kita merenung padanya. Allah kata apa? Wa ibadur rahmanil ladina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kalau kita mengatakan ni orang non muslim ni tak faham, kita kata begitu. Baiklah, kalau kita kata, kalau kita letak status mereka itu jahil. Jahil ni artinya dia tak tahu agama, tak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Mereka pun mengulas, bercakap something about our religion, about Islam. Ya Allah kata, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salam. Our first reaction should be salam. Okay, fine, peace. And then we explain. Bukan kita mengamuk, berpencak silat terlebih dahulu sebelum kita calm down. Kata Allah, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salam. And after that Allah Subhanahu wa taala menerangkan apa ucapan-ucapan ibadur rahman ni tadi. Antaranya yang kita ambil kebiasaannya dalam doa selepas salat, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Itu antara yang dapat kita ambil iktibar atau pengajaran daripada surah Ar-Rahman, penghujung surah Ar-Rahman, yang sama-sama kita nikmati bacaannya dalam solat kita yang khusyuk sebentar tadi. Jadi mudah-mudahan kita senantiasa dikurniakan solat yang khusyuk, ya, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan peluang pada kita keinsafan, ya, sehingga hatta kalau kita menangis sekalipun tak ada larangannya kita menangis, bahkan itu digalakkan untuk kita menangisi apa yang kita dengar, hasil keinsafan kita daripada ayat-ayat Al-Quran yang dibacakan. Mungkin kita mengenang jauhnya aku dengan ibadur rahman yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki dalam ciri-ciri yang disebutkan itu. Seterusnya pengurusi ahli jawatan kuasa Masjid Al-Mujahidin, muslimin muslimat, ayahanda dan bonda, kakanda dan adinda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengambil keberkatan daripada nama. Kalau orang kata apalah daripada nama, oh no, nama is very important. Jadi mengambil keberkatan nama Al-Mujahidin ni, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan peluang, a chance, ya, peluang pada kita untuk menjadi mujahidin dan mujahidat. Kalaupun tak sempat untuk kita sampai ikut our brothers and sisters, sama ada di Syria, di Iraq, di Palestin, di Gaza, setidak-tidaknya Allah Subhanahu wa taala memberikan peluang pada kita, ya, dengan harta benda kita dan apa juga yang kita miliki, sehingga kita layak untuk menjadi mujahidin dan mujahidat, ya, yang berjuang pada jalan Allah Subhanahu wa taala, yang mana tadi kita janji inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati untuk siapa? Lillahi rabbil alamin. Jadi selamat jumpa pada subuh yang ke-28 dalam bulan Syaban tahun 1434 Hijriah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati, baik yang kita minta, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Walaupun kalangan sarjana hadis dia mengulas hadis yang diriwayatkan oleh sahabat, if I'm not mistaken, ya, bernama Anas bin Malik ini tadi sebagai mungkarul hadis, kerana ada problem daripada segi jalan periwayatan. Dan kita sampaikan, kalau kita mengaji ilmu hadis tu, ya, daripada fulan bin fulan tu, there's something wrong daripada segi jalan penyampaian dia. Misalnya Al-Imam Al-Bukhari menyatakan, I don't know, aku tak kenal dia ni. Masa Al-Bukhari, Al-Imam Al-Bukhari ni sedikit lah,
Al-Imam Al-Bukhari mengkaji hadis ini, kata I don't know him. That's why status hadis tadi tidak disahihkan oleh Al-Imam Al-Bukhari and the gang dan kawan-kawannya, menjadikan hadis itu status dia munkarul hadis, hadis yang diingkari. Dia tidak datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maybe, most probably datang daripada sahabat yang enthusiastic untuk tidak sabar-sabar menikmati Ramadan. Jadi datanglah doa tadi. Salah ke kita baca? Siapa kata salah? Kerana itu kebaikan. Doa, kita minta kebaikan. Ya Allah, berkatilah kami dalam bulan Rajab dan Sya'ban, wa ballighna Ramadan. Artinya sampaikanlah, ya Allah, izinkanlah kami untuk beribadah sekali lagi pada bulan Ramadan. Begitu. Jadi alhamdulillah kita pagi yang ke-28, insya-Allah, seperti orang Arab kata, in abqaina ala qaidil hayat, atau bahasa Melayu kita, selagi hayat di kandung badan. Jadi, sampai kita hayat kita ke bulan Ramadan, insya-Allah lagi 2 hari, sama-samalah kita menikmati Ramadan. Begitu juga saya ambil kesempatan ini untuk mengulas, mungkin masyhur di kalangan kita, wallahu a'lam. Sekali lagi, saya bukan sarjana hadis, tapi mudah-mudahan Allah mengizinkan saya untuk termasuk dalam golongan tullabul ilmi, kalangan mereka yang Allah beri peluang untuk mengaji, bahasa kita, untuk mempelajari, begitu. Nak jadi the leader macam imam-imam Hambali, Maliki, Syafi'i, Hanafi, Tirmizi, Nasa'i, Abu Dawud, Bukhari, Muslim, Masya Allah. Kita tahu siapa diri kita. Jadi diulas sekali lagi oleh para sarjana hadis. Kalau biasanya masyhur kita dengan penyataan bahawa bulan Ramadan ni awal dia Allah bagi rahmat, pertengahan dia Allah bagi maghfirah, penghujungnya Allah bagi itqun minan nar. Again diulas kesimpulannya. Kita bukan nak pergi kepada polemik, kepada controversial part of it, tapi nak pergi kepada pengajaran yang bermanfaat untuk kita. Sebab Nabi bawa ad-din ni untuk apa? Untuk kita, wama umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din. Begitu. Maknanya dalam Ramadan itu sendiri tidak dijuzukkan mula-mula 10 pertama rahmat, 10 kedua maghfirah, dan the last part of the 10 is itqun minan nar, pembebasan daripada neraka. Wa innama, the whole Ramadan itu mengandungi rahmat, maghfirah dan itqun minan nar, pembebasan daripada neraka, start daripada awal sampailah yang akhir. Yang sahihnya ialah Nabi SAW perintahkan apa? Taharrau lailatul qadr. Artinya you have to chase, you have to try your best to get lailatul qadr. Begitu. Jadi Nabi bagi tahu, fa innahu fil ashril awakhir min Ramadan. Sungguhnya dia ada hadis lain menyatakan fil ashril witril awakhir. Dia masukkan witir. Witir di sini maksudnya apa? Bukan maksud witir yang kita baca doa witir tu, apa doa pada solat witir tu. Wa innama, maksud Nabi, we must try your best to get Lailatul Qadar. Kata Nabi, dia sungguhnya berada pada 10 terakhir. Ataupun ada hadis lain tu menyatakan 10 terakhir yang ganjil. Maksudnya Nabi bukan suruh pilih-pilih, ataupun Nabi suruh the first day, second day, 10 day, 15 day, just relax. Nanti baru masuk 21, tak tidur malam. Nabi tak suruh begitu. Wa innama, Nabi bagi tahu untuk memudahkan urusan kita, bukan untuk kita bermudah-mudah, maknanya meringan-ringankan, tidak. Wa innama, try your best, start from the first day of Ramadan to get Lailatul Qadar, insyaAllah. Jadi itu sebagai mukadimah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberkati our preparation. Kita nak buat apa-apa pun kita prepare. Dia begitu juga Ramadan, insyaAllah kita mudah-mudahan berada dalam final preparation, mentally, physically, and insyaAllah pagi ini saya kongsikan
dengan muslimin dan muslimat, ayahanda dan bonda, kekanda dan adinda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bukanlah tajuk khusus berkenaan dengan puasa, tapi tajuk yang walaupun ianya kita familiar dah. Kalau bab solat ni macam juga bab puasa dari segi kesihatan, semua orang tahu dah puasa, dan tidak ada satu ibadah pun yang mendatangkan kemudaratan. Al-aslu fil ibadah ni, asal pada ibadah itu semuanya menjurus kepada manfaat kebaikan. Sebab itu golongan non-muslim pun dia melihat, dia mengkaji kebaikan ibadah yang ada dalam syariat Islam ini tadi, tapi kerana tak datang hidayah pada mereka, maka dia modify. Contoh macam solat, gerakan dalam solat dia ambil untuk mungkin senaman atau aktiviti fizikal dia. Wa innama automatically as a Muslim we believe apabila kita melaksanakan apa juga jenis ibadah, sungguhnya automatically dia memberikan manfaat kebaikan dari segi luaran, dari segi fizikal kita. Apatah lagi kalau bicara soal pahala dan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa saya pilih solat ni? Kerana bulan Ramadan, suatu bulan yang kita sedia maklum, Allah Subhanahu wa taala memberikan peluang yang terbentang luas untuk kita beribadah. Termasuklah di situ disunatkan melakukan salatul tarawih. Solat yang namanya the term tarawih itu tidak dinamakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu bila membicarakan soal bid'ah, kita perlu berhati-hati. Don't simply label, this one is bid'ah. Baik, perkataan tarawih tidak disebutkan, tidak dilabelkan, tidak dinamakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan cuma sekali dalam riwayat nyatakan begitu. Mungkin ada datang riwayat lain 2 kali. Baik, kita ambil riwayat yang sekali. Nabi sallallahu alaihi wasallam mendirikan solat yang dipanggil salatul qiyam, qiyamul Ramadan. Nabi solat dan para sahabat ikut tengok Nabi solat. Nabi tak perintahkan. Kalau jadi perintah, maka ianya merupakan satu perkara yang wajib nanti. Sahabat tengok Nabi solat, maka mereka pun mengikuti solat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Malam esoknya mereka menunggu. Ini peluang, ini Ramadan, dan ini peluang untuk solat sunat berjamaah di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana kebanyakan daripada most of the solat sunat disyariatkan bahasanya diperintahkan menjadi ibadah untuk didirikan secara fardiyan, bukan jamaatan, secara sendirian. Kita tak kata salah. Habis salah ke mendirikan solat hajat secara berjamaah, ramai-ramai minta? Tak salah. Tapi kita sebut lebih baik, better untuk didirikan secara fardiyan. Dia begitu. Kita tidak payah nak berpolemik soal itu. Ini siapa yang kata ni? Ini letak pula label orang ni. Begitu. Wa innama kita ambil daripada sumber yang sahih menyatakannya begitu. Jadi sahabat dia, ini chance ni. Solat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia bukan solat yang maktubah, bukan solat fardu. Malam esoknya Nabi tak keluar. Begitu juga malam ketiga. And then the next night Nabi bagi tahu, laqad alimtu min san'ikum walakinni lam akhruj ilaikum khasyitu an tufrada fata'jizu. Atau kama qala alaihi salatu wassalam. Maksudnya Nabi kata, aku tahu bagaimana kalian menanti aku datang keluar untuk mengimamkan kalian macam mana malam pertama dulu. Tapi aku tak keluar, kata Nabi. Khasyitu, sebabnya, the reason Nabi bagi tahu. Why? Antufrada, khasyitu antufrada, aku takut dia difardukan. Solat tarawih ni. Fata'jizu, maka kalian lemah, tak mampu untuk melaksanakan. Macam kita sebutlah,
Yang lemah tu bukannya Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Zubair, para sahabat. Tapi Nabi concern ni nanti umat akan datang ni akan semakin ramai dan ramai. Yang Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak tu pun kalau ada checklist, ramai yang miss. Soru sabda nalerke dia tak miss. Tapi yang solat tu dia boleh miss. Itu yang fardu. Apatah lagi kalau datang campur pula dengan solat tarawih tu di bulan Ramadan jadi wajib, dan pula tu bergaduh pula. Okey, Masjid Mujahidin berapa? 20 katakan. Masjid tempat lain 8. Yang betul yang 8 tu, yang 20 ni pula begitu. Jadi bergaduh soal itu. Maka Nabi kata keluar. Kemudian Umar bin Al-Khattab mengambil inisiatif. Baik. Itu cerita yang kita biasa dengar setiap maklum. Cuma nak melihat beberapa bahagian dalam salat yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sallu kama raaitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Jadi artinya bila salatlah kalian bagaimana kalian melihat aku salat. Kita solat, katakan solat gerhana yang didirikan secara berjamaah. Kenapa dia berbeza dengan solat yang lain? Solat yang lain, misalnya solatul istisqa, solat minta hujan, solat khusuf, solat gerhana, kan beza dari segi kaifiat dia. Begitu juga solat jenazah. Kenapa tak ada rukuk, tak ada sujud? Begitu juga solat-solat yang lain, yang sama ada dia solat fardu ataupun solat sunat, dan fardu itu pun terbagi. Kalau macam mengendalikan solat jenazah itu fardu kifayah, semuanya kita ambil daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak boleh berbeza. Sebab Nabi kata sallu kama raaitumuni usalli. Tak kira sama ada solat tadi solat fardu maupun solat sunat, termasuklah kaifiatnya. Dan sebab itu kita diingatkan, kenapa, sebagai contoh kan, sebagai contoh, kenapa kita perlu menunggu begitu lama dalam bab takbiratul ihram? Allah tak jadi pula, tak boleh. Allah adakah Nabi suruh begitu dalam sallu kama raaitumuni usalli? Why must you have that kind of problem? Sedangkan kita kata nak masukkan niat tu, masukkan niat qasad ta'arud ta'ayun, sahaja aku, tak masuk lagi, tak masuk, sahaja aku. Kita bukan nak condemn atau nak mentertawakan sesiapa. No, jauh daripada itu. This is perbincangan ilmiah. Very clear disebutkan di situ, the first rukun is niat. Niat tu di mana itulah datang usalli tu. Datang usalli tu. Walaupun kita very clear Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat, sahabat tak pernah dengar Nabi sebut usalli fardhas subhi rak'ataini imaman lillahi ta'ala. Soalnya sekarang bukan nak tembak mana-mana orang ni. Bukan nak kata usalli itu bid'ah, Nabi tak buat. Tapi the scholars, para ulama, baik kalau kita kata dalam Asy-Syafi'iyah, menggunakan lafaz usalli fardhas subhi rak'ataini imaman atau makmuman lillahi ta'ala itu untuk to teach us what is the meaning of niat itself, supaya tidak berlaku problem yang tadi Allah tak masuk qasad. Qasadnya apa? Usalli. Ta'arudnya apa? Fardhas subhi. Ta'yinnya rak'ataini. Kena masuk tu bau Allah, bau ikat. Di luar tu usalli fardhas subhi rak'ataini makmuman lillahi ta'ala, finish dan Allahu akbar. Itu kita ambil, kita kata sebagai contoh. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, I'm reminding myself and may Allah Subhanahu wa taala give me a strength untuk mengajarkan juga anak saya sendiri, anak-anak didik saya, dan begitu juga generasi seterusnya, betapa Islam ni inna dina yusrun. Islam ni sesuatu yang mudah. Jadi ibadah itu sesuatu yang mampu
you are able to do it, dan Allah didn't put the problem inside the ibadah that we must do it, and we have to do it. Dia begitu. Baik, seterusnya yang kita nak lihat sedikit sebanyak di sini, itu diriwayatkan daripada Anas. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi, dan begitu juga Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Baik, hadis yang diriwayatkan yang pertamanya oleh Anas bin Malik di sini disebutkan, innahu in hatta bit takbiri fasabaqat rukbatahu yadaihi. Walaupun ini dibincangkan dan mungkin tuan-tuan muslimin muslimat telah mempelajarinya, tapi terimalah ini daripada saya sebagai discussion, sebagai perbincangan ilmiah. Bab nak turun daripada i'tidal. Macam mana kita nak turun? Dia indikator je, Nabi kata jelas, jangan kama tabrukul ibil, jangan turun la tanzilu atau la tabruku, lafaz dia kama tabrukul ibil, macam mana unta itu maknanya duduk untuk tu gitu. So how? Orang pun ulas, datangkan gambar unta, kamera, video unta macam mana dia duduk, bawa belakang dulu ke depan dulu, dan itu diulas. Baik, hadis yang diriwayatkan, hadis dia banyak, dan kalau kita tengok ada yang kontra. Sahabat ni kata tangan dulu, sahabat ni kata no. Kan ada riwayat daripada Abu Hurairah, dua riwayat yang different. Ini macam mana ni? Sekejap tangan dulu, sekejap lutut dulu. Baik, again kita bukan nak pergi kepada the controversial part. Kita mengambil sebagaimana dikaji oleh para sarjana, our scholars. Dalam hadis ini disebutkan, Anas kata, innahu in hatta bit takbiri fasabaqat rukbatahu yadayhi. Maknanya sungguhnya Nabi ini sallallahu alaihi wasallam in hatta, maknanya bertakbir untuk sujud, fasabaqat rukbatahu yadayhi. Maksud fasabaqat rukbatahu yadayhi, sabaqat mendahului rukbatahu, dua lututnya, yadayhi dia baru dia letak begitu. Baik, mungkin kita kata ini khilaf di kalangan para ulama yang mana satu nak kena letak. Tapi since dah ada begitu, kita bukan nak declare this is the only way, the rest habis semua error, salah. Tapi this is ibadah. Kalau kita dapatkan sumber yang this is the best, kita kata, maka kita buat begitu. Cuma dalam beberapa keadaan, saya mengaku belakang saya sakit, kena langgar dengan motor. Dalam beberapa keadaan saya tak mampu nak letak, terpaksa. See, the situation is dalam keadaan terpaksa, kita kena support ni, our body tu, dan kita kena letak begitu. Begitu juga orang yang mengalami bahagian sakit belakang, itu kita tak boleh nak avoid, maka dia pun meletakkan tangannya terlebih dahulu to support the body, baru dia letakkan begitu. Adakah solat tadi batal? Tidak. Tapi kita pergi kepada keadaan di mana sahabat bernama Anas bin Malik, iaitu pembantu setia, personal assistant pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. We are not, kita bukan personal assistant, kita cuma mampu laukana bainana al-habib, kalaulah Habib bersama dengan kita, Nabi sallallahu alaihi wasallam. But this person, dia tak laukana bainana al-habib, dia memang with the Habib, dan dia reported to us, dia mengajarkan pada kita, dan dia convey the message to us. So we try our best begitu, insya-Allah. Baik, kemudian kerana perbincangan kita berkenaan dengan mukjizat, mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam, even in this part,
berkenaan dengan apa? Berkenaan dengan kaifiat solat tadi, maka orang mengulas sesungguhnya dengan kita mendahulukan rukbatah tadi, yang Nabi yang disebutkan oleh Anas tadi, Nabi mendahulukan lututnya daripada tangannya, dan begitu juga dalam hadis lain disebutkan bila bangun daripada sujud, minta maaf terpaksa bila bangun daripada sujud itu, dan dia tidak menongkak itu ataupun kecuali again same case, we got a problem, tak boleh, cannot do, dan dilaporkan Nabi mendahulukan tangan, mengangkat tangan, Nabi tidak begitu, kerana itu dia ada related tu apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyamai atau menyerupai binatang, begitu. Begitu juga dalam bab sujud. Of course kita meraihkan pandangan Ali bin Abi Talib karramallahu wajhah yang mengkhususkan kaifiat solat untuk wanita, di mana dia tidak open, dari segi dari segi open masa sujud tadi, kan kalau lelaki sujudnya adalah dalam bentuk begitu, cuma raihkanlah dalam keadaan solat berjamaah, dalam keadaan solat berjamaah. Sebab itu kita kata bila Nabi mengajarkan kaifiat solat tadi, most of the solat adalah dilakukan secara fardian except solat yang fardu. Solat sunat, most of it, you tell me, solat apa? Solat duha, solat tahajud, atau solat hajat, solat istikharah, semua dilakukan secara fardian. Sebab itu kaifiat yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, misalnya buka tangan begitu, dilakukan secara fardian, secara sendirian. Cuma bila berjamaah, excuse me, you raihkanlah kanan dan kiri, you buka, nak ikut macam apa yang Nabi sebut tu, kata nak ikut Nabi, kan? Kawan sebelah ni pun dia pun good juga in that. You think you have kan? Dia with, so the flexibility of apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu perlu diraihkan bersama, to concern. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita pergi pada bab yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Al-Imam At-Tirmizi daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu menyatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, awwalu ma yuhasabu alaihi al-'abdu yawm al-qiyamah as-salah, fa in saluhat أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة من عمله صلاته فإن صلحت فقد أفلح ونجح وإن فسدت فقد خاب وخسر فإن انتقض من فريضته شيء قال الرب عز وجل انظروا هل لعبدي من تطوع فيكمل بها ما نقص من الفريضة ثم يكون سائر عمله على ذلك. Hadis ini diriwayatkan oleh, tersebut tadi diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi yang mengambil periwayatan ini daripada sahabat Abu Hurairah, again one of the pembantu, the personal assistant of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata Nabi, perkara pertama, yang ini yang kita biasa masyhur hadis ini, iaitu perkara pertama yang diperkirakan di hari kiamat nanti pada seorang hamba itu ialah solatnya. Kalau semua solatnya okey, betul daripada segi pelaksanaan dia, kan? Itu kita kata tadi, kesempurnaan solat. Soal kesempurnaan solat tadi ialah dia merujuk kepada berapa persen. Kalau insya-Allah kita dapat 100% melakukan solat sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia masuk dalam perkiraan tadi. Tik 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 tik. Maknanya okey, faqad aflaha wa najah.
Maknanya kata Nabi, kalau solat dia tu dalam cek dia tu dah lulus, maka sesungguhnya dia telah beruntung dan telah berjaya. Artinya solat ini macam Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah Al-Mu'minun dalam pembukaannya, bismillahirrahmanirrahim, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Apabila seorang mukmin itu mendirikan solat dengan sempurna, dengan betul, dengan knowledge and fiqh, knowledge and understanding, sebagaimana yang dipelajari daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia berjaya. Maknanya apa macam dengan yang lain solat juga. Kita kata ini the first thing. Solat itu tadi menjadi kunci kepada kejayaan dalam ibadah yang lain. Baik. Wa in fasadat faqad khaba wa khasar. Kalau rosak solat dia, solat main, ini kenapa buat macam ni? I don't know. I just see imam, I just see my father, I just see my grandmother did. Cannot just see, kena mempelajarinya. Tak jadi salah. Tengok tu imam, tengok ustaz, tengok ayah, tengok mak, tengok nenek, tengok siapa pun, tapi tanya, pelajari. Dia kena taklum gitu. Dia tak boleh just you see it and then you do it. Kena bertanya, kena mempelajarinya. Baik, kemudian kata Nabi, fa in intaqasa min fariḍah. Kalau ada kecacatan dari segi pelaksanaan ibadah solat fardu itu tadi, maka Allah berfirman pada malaikat, lihat, cek bahagian solat sunat dia untuk menampung solat fardu tadi. Sebab itu kita kata beruntunglah kita bila Allah menempatkan kita, memberikan hayat pada kita di bulan Ramadan. Kerana di bulan Ramadan ini tadi, urfian, secara urf kebiasaannya, kita maknanya terikat dengan para jamaah di masjid untuk mendirikan solat sunat tarawih. Kemudian fayakmilu biha, maka dengan solat-solat sunat yang dilakukan tadi, tarawihnya, tahajudnya, solat duhanya, akan menampung kekurangan yang ada pada kecacatan yang mungkin ada pada solat-solat yang fardu, baik dari segi khusyuknya ataupun the way of the implementation itself. Maknanya pelaksanaan solat tadi macam tadilah, ada kekurangan. Baik. Summa yakunu sa'iru amalihi 'ala dhalik, dan kemudian amalan-amalan yang lainnya pun begitu juga, bermula daripada fardu maksudnya. Maknanya kalau puasa, puasa fardu dia macam mana? Kalau ada kekurangan dari segi bulan Ramadan patutnya tak boleh mengeluarkan kata-kata yang tak baik, tiba-tiba ada di situ kecacatan, tengok kalau dia ada solat puasa sunat, menampung kecacatan yang ada pada puasa yang fardu itu tadi. Baik. Kemudian kerana kita berbicara soal kaifiat sujud tadi, kita memetik firman Allah Subhanahu wa taala dari surah As-Sajdah ayat yang ke-15. Ada perkataan yang memahamkan kita pengertian sujud itu tadi dan kaifiatnya sebagaimana yang ditunjukkan oleh perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kaifiatnya, tata caranya itu tadi. Baik, dalam surah Sajdah ayat yang ke-15 Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innama yu'minu biayatina alladhina idza dzukiru biha kharru sujada wasabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Artinya sungguhnya orang-orang yang beriman dengan ayat kami, dia tak lain dan tak bukan, ialah orang-orang yang idza dzukiru biha. Sebab itu ada tempat, kan, macam kubah masjid tu, dalam Al-Quran ada 9 tempat, dan tempat ni kita bukan wajib, tapi itu petunjuk kita betul-betul yakin dengan ayat Al-Quran. Kita berpeluang untuk sujud, kita pun dengar saja, kita
digalakkan untuk sujud, apatah lagi apabila kita membacanya. Ya. Baik. Jadi kata Allah dalam ayat ini, idza dzukiru biha kharru sujada. Ya. Perkataan kharru saya baca dalam terjemahan terjemahan Indonesia, maknanya disebut, dia kata melengser. Melengser ini maknanya merendahkan bahagian bahagian paling atas tubuh badan kita itu untuk diletakkan ke tempat yang paling bawah sekali. Melengser, kharru, dia tunduk. Dan di sinilah perkataan kharru itu dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. You nak melengser, bagaimana caranya melengser, Pak? Jadi caranya dengan disebutkan dalam hadis tadi, iaitu in hatta wa bada'a bi, letakkan lutut dulu, ya. Kemudian baru begitu. Itu cara kharru sujada yang betul, ya, sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sebagaimana yang kita fahami daripada perkataan kharru, ya, yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan. Perkataan kharru ni past tense. Ada lagi dalam ayat yang lain Allah menyebutkan yakhirruna. Yakhirruna iaitu present continuous tense, fi'il mudhari', yang menunjukkan orang ni dia sentiasa mengambil peluang untuk melengser, untuk meletakkan anggota, ya, anggota sujudnya itu tadi yang paling bawah, ya, dengan cara yang disebutkan tadi. Baik, seterusnya dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim daripada Mi'dan atau Ma'dan ibni Abi Talhah Al-Ya'mari, dia berkata, ni daripada kalangan tabi'in ni, laqitu Sauban, aku berjumpa dengan Sauban. Sauban ni maula, sekali lagi dia pembantu. Ya, lihat, ya, Allah Subhanahu wa taala nak mengangkat, walaupun mereka ni maula, ya, pembantu Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi bukan pembantu orang biasa ni. Ini bukan orang biasa, kan? Ini pembantu pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana kebanyakan daripada hadis, kalau soal solat, soal ibadah ni, kita dapatkan daripada orang ni lah, yang statusnya cuma pembantu, tak ada gaji tetap, tak ada pendapatan tetap, ya, apa yang Nabi makan itulah dia makan, ya, dan kehidupannya sangat sederhana. Tapi reward untuk mereka itu, setiap kali kita mempelajari hadis tersebut nama mereka, dan kita ucapkan apa? Radhiyallahu anhu, Allah meridai mereka. Yang mana radhiyallahu anhu ni kita pun unfortunately tak dapat, ya. Maknanya bukan nak suruh kita dengki, tak, tapi nak bagi tahu kelebihan para sahabat ridwanullahi alaihim. And how come the Syiah laknatullahi alaihim ajma'in kata semua kapiak, dia kata lepas Nabi mati ni kecuali 3 orang, termasuklah Ali. Masya Allah, who are you to say that? Ni pembantu-pembantu ni, dengan adanya laporan daripada mereka ni, ya, penyataan daripada mereka ni, kita tahu, oh, ini dia kaifiat solat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, ini bab tentang, ya, kelebihan memperbanyakkan solat, sebab dalam solat tu ada sujud, ya. Nabi sebut, Sauban kata, Mi'dan bin Abi Talhah ni, dia tak jumpa dengan Nabi, dia tabi'in lah. Jadi dia datang berjumpa dengan Sauban, pembantu pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dia bertanya, akhbirni bi'amalin a'maluhu yudkhiluni Allahu bihil jannah. Kata, wahai Sauban, beritahulah aku. Maknanya sekarang ni Sauban ni dah berstatus tok guru besar, berstatus pakar rujuk kepada at-tabi'in ni tadi, kerana kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita bagi tahulah aku satu amal yang mana bila aku buat amalan tadi, Allah akan melayakkan aku, maknanya aku akan layak untuk dapat syurga Allah Subhanahu wa taala, kan? Ataupun dalam riwayat yang lain dia kata bi ahabbil a'mal, akhbirni bi ahabbil a'mali ila Allah,
beritahu aku satu amal yang mana Allah paling suka kepada amal tadi. Laporan di sini menyebutkan fasakata. Apa sakata ni? Bukan nakata, sakata. Nakata tu Jepun lah. Sakata. Sakata ni maknanya dia diam. Dia diam, dia tak jawab. Apa hal ni tak jawab. Sebab itu bila orang diam dengan kita boleh tanya sampai 3 kali. Lepas tu you can maknanya itulah. Macam juga kita ketuk pintu rumah orang kan, Assalamualaikum Tok Imam, jawab lebih pada 3 kali tu kita dipersilakanlah. Mungkin ada. Jadi dalam hadis ni nak beritahu, dia tanya sekali tak jawab. Summa sa'altuhu fasakat. Summa sa'altuhu salisa. Kemudian kali yang ketiga baru Sauban jawab. Apa kata Sauban? Baik, kenapa nak tunggu sampai 3 kali ni? Wallahu a'lam. Ya, jawapan yang paling tepat adalah wallahu a'lam. Kita pun tidak berada in that situation. Kenapa kena tunggu sampai 3 kali baru nak jawab? Lalu kata Sauban setelah 3 kali Mi'dan jawab, Mi'dan al-Ya'mari ni tanya dia kata alaika bikasratis sujud lillah. Alaika, mana alaika ni hendaklah. Sebab dia tanya tadi, apa amalan yang paling baik untuk aku, yang menjadikan aku layak masuk syurga, atau yang paling Allah sukai? Jadi jawapannya kata pembantu Rasulullah ni, iaitu Sauban, dia kata alaika bikasratis sujud fa innaka la tasjudu sajdatan illa rafa'aka Allahu biha darajah wa hutta 'anka biha khati'ah. Maksudnya kata Sauban, hendaklah engkau memperbanyakkan sujud. Artinya memperbanyakkan sujud di sini memperbanyakkan solat. Di samping sujud tilawah, sujud sajdah, sujud syukur. Zahir penceritaan hadis ini menunjukkan galakan kalau nak dapatkan syurga maka perbanyakkan solat. Dan the best time, bukan artinya di luar tak nampak muka you di luar Ramadan, mungkin busy pergi New York ke, pergi mana ke kan, waktu Ramadan je nampak muka dia. Ini bukan perli, tak, tapi dia happen, the situation dia macam tu, melempah kan. Kalau pergi tazkirah malam pertama Ramadan tu, dia melempah sampai kat jalan macam solat Jumaat. Bila Ramadan je lah solat Isyak penuh. Tapi kalau hari biasa saja. Begitu. Okey. So itu situation dia. Baik. Jadi kata Sauban, perbanyakkan sujud kerana setiap kali engkau sujud, dia kata Allah akan mengangkat darjat. Setiap sujud tu, setiap kali kita sujud, maka Allah mengangkat darjat kita. Setiap kali sujud, bayangkanlah berapa kali kita telah sujud. Dan mudah-mudahan sujud kita itu sujud, the valid sujud yang diajarkan oleh Nabi SAW. Wa hutta 'anka biha khati'ah, dan Allah menghapuskan pada setiap kali sujud itu satu kesalahan, satu kesilapan. Lepas tu Mi'dan pun dia jumpa orang lain kan, dia tak percaya kan dengan Sauban ni kan. Ini menunjukkan betapa dia effort dia tu, effort golongan at-tabi'in ni mengaji kan. Dia tidak puas dengan satu orang, dia pergi. Bukan artinya dia tak percaya dengan tok guru ni, tapi dia pergi jumpa tok guru yang lain, iaitu kalangan sahabat, iaitu Abu Darda. Fasa'altuhu faqala li mislu ma qala Sauban. Aku jumpa Abu Darda yang juga sahabat besar Nabi SAW. Aku tanya soalan yang sama. Abu Darda jawab benda yang sama yang dijawab oleh Sauban radhiyallahu anhu. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita pergi pada the last part, saya baca lagi satu hadis. Ruwiya an Rabi'ah al-Aslami radhiyallahu anhu, diriwayatkan daripada Rabi'ah al-Aslami, dia berkata, kuntu abitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya aku bermalam bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kacau Nabi ni bersama dengan giliran isteri-isteri dia. Zahir mungkin hadis ini wallahu alam menunjukkan waktu itu Nabi
maknanya beriktikaf, tidak bersama dengan isterinya. Maka sahabat pun berebut nak duduk bersama dengan Nabi SAW. Macam mana sahabat berebut nak ambil peluh Nabi. Ini hadis sahih. Ambil peluh Nabi, yang peluh Nabi saja berbau misk, bau minyak wangi, kan? Ya, lain dengan peluh kita kan, buah hati kita pun tak nak ambil, tambah orang lain, ya. Jadi kata Rabi'ah al-Aslami ni, aku bersama dengan Nabi SAW dan I serve him, dia kata. Begitu. Dia kata fa'ataitu biwudu'ihi wa hajatihi, aku sediakan air wuduknya dan aku tanya keperluan dia, apa lagi ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah chance, dia kata faqala li sal, sekarang minta apa kau nak. Masya Allah, ni Nabi bagi offer ni. Macam minta apa? Kalau anak kita apa dia minta? iPod ke, iPad ke, apa benda entah dia minta. Ini generasi beta, alpha, y, x apa semua ni, kan? Yang ini, ya, Rabi'ah al-Aslami ni dia kata as'aluka murafaqataka fil jannah, aku minta untuk jadi murafiq, untuk jadi your best friend in jannah. Qala aw ghairu dhalik, nak yang itu, dia kata ghairu dhalik, tak nak yang lain. Nabi SAW nak confirmation ni, kan? Jadi kata Rabi'ah al-Aslami, huwa dhak, dia kata nak yang itu je, dia kata. Lalu Nabi SAW kata fa'inni ala nafsika bi kasrati sujud, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Bantulah, dia kata, aku to get it for you dengan bi kasrati sujud, dengan memperbanyakkan sujud. Baik. Okey, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya hanya tidak sentuh sebagai keseluruhan the whole solat. Sebab dia perbincangannya luas, cuma kita nak mengambil di sini sisi mukjizatnya kita sebutkan tadi. Kebaikan kita mengikuti kaifiat, cara sujud Nabi dan cara Nabi bangun itu tadi ialah pada tubuh badan kita sendiri. Kalau kita kata macam saya lah, I got the problem tulang belakang apa semua, adalah jumpa dengan chiropractor tapi tak buat the full apa tu tadi rawatan. Nama nak menyebutkan di sini apa yang diajarkan, ditunjukkan oleh Nabi SAW itu datang daripada wahyu Allah, dan Jibril menunjukkan macam mana Nabi tunjukkan pada sahabat solat, begitulah Jibril yang dihantar as a messenger of Allah, utusan Allah pada Nabi SAW untuk mengajarkan pada Nabi kaifiat start daripada wuduk. Kenapa kita berkumur-kumur, tamadmad wal istinsyaq tadi, masukkan air ke dalam hidung, semua itu dilakukan oleh Jibril, dan Jibril ajarkan kepada Nabi, Nabi ajarkan kepada para sahabat, sahabat ajarkan kepada tabi'in, tabi'in sampailah pada kita ni. Tekuk air tak valid ke wuduk kalau tak masuk? Valid, tapi you nak ikut siapa? Nak ikut Nabi. Kalau ikut Nabi, do it. Begitu. Baik. Jadi yang terakhir ni, terlihat Nabi SAW, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Kata Nabi SAW, ini part anggota sujud dan macam mana. Dan sebenarnya bila kita mendirikan solat, sama ada kita solat fardiyan bersendirian atau berjamaah, dia kan kita mustaqbil al-qiblah, kita bercakap pasal qiblah, cuma dalam keadaan mungkin kita lack of awareness, kita tak perasan. Kadang-kadang kita angkat takbir tu gini, ni pergi mana kan, pergi Kota Damansara ke pergi mana, begitu. Dia mustaqbil al-qiblah, menghadap ke kiblat. Begitu juga our feet. Kenapa begitu? Kan? Of course, ditetapkan kadar sejengkal. But then kenapa dia mencapah? Why mencapah? Apakah ini adat, kebiasaan? I
cannot, it's no difficult, to change it because I selesa, I'm comfortable like this. No, it's kita bercakap tentang ibadah, dan comfortable dalam ibadah ialah apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila Nabi mengajarkan pada kita, adabkan. Itu yang jadi solat kita itu tadi dalam keadaan berjamaah, sawu sufufakum. Saya sebut ni kerana saya very sorry to say, face the problem. Bila saya masuk dalam saf, bila saya buat begitu, orang alihkan. Macam saya ni bukan mahram dia pula. Hello, I'm a man like you. Tak batal lah solat. Yang sepatutnya yang dikendaki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila Nabi tengok sawu sufufakum tu, Nabi tengok rapat tu. Boleh tak apa akhir tolong ni demonstration. Maknanya ni rapat begitu tu. Tu bahu membahu. Jadi happen dengan kita ni jadi begini. Kawan buat mencapah itu, saya pun begini. Mana rapat. Dan kemudian kalau ni sikit, dia pun menggali. Dan kemudian dia komen lah, payah ada sembahyang itu Masjidil Haram, kan, bersesak-sesak macam ikan sardin. Astagfirullahaladzim, punya lancang mulut kata begitu. Saya berani berkata because this happen, I heard it. Sedangkan itulah yang sebenarnya solat kita yang dikendaki, sama ada dalam bab saf, dalam berjamaah tadi, ataupun solat fardhiyah. Dan begitu juga dalam kaifiat ni tadi yang kita sebutkan, kaifiat sujud, anggota sujudnya, kan. Kita tak boleh nak kita kata masa sujud tadi angkat, dia happen begitu, angkat. Saya pun nak minta maaf, saya pun nak kena angkat begitu. Sedangkan kita tengok hadis pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita nak dapatkan the miracle of the ibadah. Allah nak subhanahu wa ta'ala nak tunjukkan pada kita the miracle of ibadah yang Allah ask us to fulfill it. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, umirtu an asjuda ala sab'ati a'zam. Aku diperintahkan untuk sujud dengan anggota sujudnya 7 kesemuanya, kata Nabi. A'zam di sini 7 tulang. Tulang apa ni? Kan? Hidung ada tulang kan? Masuk ke hidung sini. Baik. Alal jabhah, kata Nabi. Yang pertama alal jabhah. Wa asyara bi yadihi ala anfi. Dan Nabi kata alal jabhah, sini, bukan sini. Kalau jenis dari suak tu, dia kena sujud sini. Kalau sujud sini, kan, jadi hidung ni tak kena. Jadi Nabi kata ala anfi. Maknanya Nabi tunjuk gitu, kan. Tak kira lah hidung kepek ke, hidung jambu ke, hidung apa ke. Tapi bila kita jabhah ni, bahagian sini ni, dengan automatically tersentuh bahagian hidung. Wal yadaini. Bila kata yadaini ni tadi, dalam riwayat lain disebut kaffaini. Dua ni tadi, dua tapak tangan. Wal rukbataini, wal ka'b, wal rukbataini, iaitu lutut lah, atau wal ka'baini, wal rukbaini di sini. Wal rukbataini wa atrafil qadamaini, dan begitu juga atraf. Atraf maknanya bahagian hujung, bahagian hujung kaki kita tu. So maknanya bahagian hujung kaki kita tu yang kita rasa-rasa, kita rasa betul-betul stand gitu, tulang tu, yang itulah. Dan begitu juga dalam riwayat menyebutkan bahawa apabila duduk di antara dua sujud, kita tak boleh buat macam karate. Ni yang ni karate, kan? What is ni shanshi, kan? Dia riwayat dia tegak begitu. Ni kaki kanan ni dia tegak, dan yang ini dibaringkan. Dalam keadaan kita boleh duduk begitu. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kesimpulan pada apa yang kita bincangkan sini, walaupun this is fiqh, solat, benda yang kita mengaji daripada kecil dulu, daripada pafa, daripada sekolah rendah agama dulu, masya-Allah.
Jadi saya mengambil kesempatan ini pada usia yang 42 tahun ini, yang saya kira banyak kesilapan yang saya lakukan, me myself, dalam bab-bab solat ini, kekurangan, kelemahan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala semakin menjadikan saya muslimin dan muslimat, ayahanda dan bonda, kanda dan adinda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, golongan yang Allah jadikan kita faqih. Allahumma faqihna fid din, golongan yang faham, yang macam Nabi kata, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang Allah kehendaki padanya kebaikan, maka Allah fahamkan dia tentang urusan agama. Artinya urusan agama, daripada bab masuk tandas sampailah bab jihad, bab kenegaraan, semua itu difahamkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lidah mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekian dahulu, selamat menyambut Ramadan, selamat beribadah, selamat bertarawih. Kenang daku dalam sujud kalian. Kalau ada terkasar bahasa, mohon maaf. Aqulu qawli hadza wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.